Penjawat awam perlu dokong usaha kerajaan Malaysia Madani. Sumbangan tunai Rahmah Fasa 3 libat peruntukan RM2.14 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Beri tumpuan kepada ketirisan yang berlaku melibatkan barangan bersubsidi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kebocoran subsidi yang berlaku akhirnya memberi kesan kepada rakyat. Negara ini makmur, bocornya banyak, percayalah. Subsidi itu sendiri. Subsidi itu maknanya apa? Subsidi untuk orang miskin. Tapi yang disakau ini banyak. Yang ditangkap tu baru-baru mula-mula ditangkap. Tapi di minyak makan pun sakau. Diesel pun sakau. Jadi sampai bila nak cukup? Sebab itu badan penguat kuasa termasuk di Kelantan kena perhati. Laksana dengan baik. Tak boleh lagi dah kita lakukan begitu. Berapa subsidi elektrik? 30 bilion ringgit kalau tak dikontrol tahun ini. Jadi kalau subsidi elektrik begitu rupa, nak bina sekolah baru, universiti baru, bila? Beliau berucap pada Majlis Amanat Khas kepada Penjawat Awam Negeri Kelantan di Dewan Besar Balai Islam Lundang, Kota Baru. Mengulas lanjut, beliau turut memberi contoh subsidi elektrik. Jika tidak dikawal, kerajaan perlu menanggung 30 bilion ringgit subsidi bagi tahun ini. Kerajaan juga tidak berhasrat menaikkan sebarang cukai yang memberi kesan kepada rakyat berpendapatan rendah. Sebaliknya, merangka pemotongan subsidi bagi golongan berada yang sebelum ini turut menerima manfaat. Tegas beliau, penjawat awam sebagai suara kerajaan dan pelaksana harus memain peranan dalam menerangkan hasrat kerajaan kepada rakyat agar tidak disalaherti. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru agar seluruh penjawat awam sentiasa mendokong hasrat kerajaan Malaysia Madani menguruskan negara dengan baik dan amanah. Maknanya pimpinan di semua peringkat harus belanja dengan cermat dan berhemah, jangan boros. Ini duang negara, mesti diurus dengan cermat. Jangan umpamanya nak baiki Seri Perdana dalam keadaan orang menganggur tinggi, makan kurang semasa Covid, belanja 38 juta ringgit. Rumah yang sudah hebat. Hal ini kita kena hentikan. Penjawat awam menyambut baik saranan Perdana Menteri dalam melaksanakan takbir urus dengan amanah dan bijaksana tanpa mengira pangkat. Sebagai penjawat awam, saya bersetujulah dengan pendapat yang seperti apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, YB Perdana Menteri kita. Kita seharusnya menjalankan amanah dan integriti dalam menjalankan satu-satu tanggungjawab dalam satu-satu jabatan, terutamanya yang melibatkan tender-tender dan melibatkan projek-projek yang akan dibangunkan pada satu-satu jabatan, kerana kita berkhidmat untuk kerajaan dan kita memastikan rakyat mendapat hak yang sebaik-baiknya. Sebagai penjawat awam, kita sememangnya mempunyai tanggungjawab dan amanah yang perlu dipikul untuk memberi kemudahan dan juga sokongan kepada kerajaan bagi menyalurkan bantuan dan kemudahan kepada rakyat. Ketirisan saya rasa lebih kepada mengelakkan banyaknya orang tengah ketika berurus niaga ataupun kita berurusan untuk pembekalan. Saya rasa itu yang kita perlu elakkan. Selagi mana kita boleh deal, kita boleh urus secara terus, kiranya kita elak kurangkan penggunaan orang tengah. Jadi bila kita beli secara pukal, sebenarnya di situ banyak penjimatan dan kita boleh tambah baik lagi. Dalam perkembangan lain, kerajaan beri jaminan tidak akan berlaku zalim dan menafikan hak rakyat dalam menyalurkan bantuan kepada negeri pembangkang. Walaupun kita
kita ada sedikit perbezaan pendapat, saya tidak akan menzalimi. Sebab itu saya beritahu Tok Mat, unding molek-molek, semua soal-soal yang boleh kita bincang, selesaikan, kita selesaikan. Jumlah peruntukan ke Kelantan itu paling tinggi dalam sejarah, termasuk dalam berbanding dengan tahun-tahun yang lalu. Itu kenyataannya. Datuk Seri Anwar bercakap pada majlis penyerahan sumbangan Perdana Menteri bagi projek menyiapkan Masjid At-Taqwa Alur Pasir Tumpat. Sebanyak 7.76 juta ringgit disalurkan bagi tujuan itu. Dalam perkembangan sama, 500 juta ringgit daripada 1.7 bilion ringgit peruntukan yang telah diluluskan untuk menyelesaikan masalah air bersih di Kelantan akan disalur dengan kadar segera. Hari ini saya umumkan untuk air bersih, walaupun peruntukan kita bagi 1.7 bilion, untuk Kelantan segera saya lulus 500 juta ringgit. Tapi harus ikut saluran kerjasama yang baik. Ini kerana Menteri Besar dia kecek dengan baik. Kecek molek. Kecek molek dan dengan baik. Kalau ada Menteri Besar yang sombong-sombong, kamu tunggulah dulu. No time for you. I'm busy. Tapi kalau baik, bincang elok, tak apa. Parti lain tak apa. Kita dalam sistem federal persekutuan begitu. Orang pilih. Kerajaan bersetuju memberi pelepasan bayaran moratorium bagi projek pembinaan pangsapuri Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia di Lembah Sirih, Kota Baru yang terbengkalai. Pelepasan bayaran itu akan diberi sehingga pembeli dapat menduduki rumah berkenaan. Jelas Perdana Menteri, keputusan dibuat bagi membantu meringankan beban pembeli yang terpaksa menanggung pembayaran pinjaman melalui Lembaga Pembiayaan Pinjaman Sektor Awam LPPSA. Saya buat keputusan tentang ada rayuan untuk projek perumahan penjawat awam Lembah Sirih Kota Baru ini. Pinjaman diambil dibuat melalui LPPSA. Jadi oleh itu, selagi rumah itu belum diduduki, kita bagi pelepasan moratorium, maknanya tak perlu bayar sekarang dan hanya mula bayar masa dia rumah disiap dia masuk rumah. Itu untuk kemudahan. Beliau berucap pada majlis penyerahan kunci Rumah Mesra Rakyat Syarikat Perumahan Negara Berhad di Kampung Jaya Pasir Hor, Kota Baru. Bayaran terlalu rendah kepada pelajar latihan industri dianggap tidak munasabah. Perdana Menteri menggesa majikan mempertimbang bayaran yang mampu menampung kos perbelanjaan harian pelajar berkenaan. Itu antara isu disentuh ketika program Temu Anwar di Universiti Malaysia Kelantan UMK. Selain itu, pelbagai perkara lain termasuk fasiliti sukan di universiti, pengangkutan awam dan jumlah pinjaman PTPTN turut diutarakan. Berkenaan isu pengangkutan di IPT, perbincangan akan diadakan dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Universiti bagi menyelesaikan isu tersebut. Untuk bas, saya berjamin selesai segera. Ya, kurang-kurangnya 1 bas tambahan bagi tiap-tiap pada beberapa puluh orang ni. Ya. Tapi untuk fasiliti sukan, saya akan kaji tengok apa implikasi kewangan. Kalau tidak tahun ini, insya-Allah tahun depan kita tambah peruntukan itu. Lebih 4,000 anak muda menghadiri program Temu Anwar di UMK. Lebih 10 soalan diajukan kepada Perdana Menteri dalam program yang berlangsung selama 2 jam itu. Mahasiswa berpandangan program Temu Anwar merupakan platform terbaik untuk mereka berinteraksi secara terus dengan pimpinan tertinggi negara. Bebas untuk bertanya soal dari segi nasional, dasar kerajaan, dari segi dasar universiti itu sendiri supaya benda ini pelajar dapat info. Bagi saya wajar diteruskan, perlu wujudkan
temu mesra, temu Anah 2.0. Memang wajar, memang bagus dan wajar untuk diadakan. Harapan saya isu yang dikutarakan oleh pelajar sebentar tadi dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan juga isu intent yang memang betul-betul terjejas kepada semua pelajar. Program ini perlu diteruskan dan sebagai mahasiswi UMK PC, saya ingat macam sebagai dari program-program macam ni kita tahu apa-apa updates yang berlaku dalam negara ini. Saudara, sebelum ke laporan berita selanjutnya, kita ikuti pengisytiharan Tarikh Hari Raya Aidiladha oleh penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Datuk Haji Muhammad Asral Jusman. Setiap kejayaan pasti ada pengorbanan. Kena ikhlas berkorban, baru terasa nikmatnya. Salam Aidiladha. Jaga baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka saya bagi pihak Penyimpan Maha Besar Raja-Raja Malaysia dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1444 Hijrah ialah pada 20 hari bulan Jun 2023 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Korban 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Khamis 29 hari bulan Jun 2023 Masihi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita berkongsi rasa syukur. Semoga pengorbanan kita ada nilainya. Salam Aidiladha. Jaga baik-baik. Perkembangan selanjutnya, bayaran sumbangan tunai rahmah STR bagi tahun ini menjadi pemberian terbesar dengan agihan RM2,500 kepada setiap penerima. Bagi pembayaran STR fasa 3 yang akan dibayar sebelum Hari Raya Aidiladha melibatkan RM2.14 bilion sekaligus memberi manfaat kepada 8.4 juta penerima. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pemohon perlu mengemaskini maklumat mereka di kaunter Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN ataupun secara dalam talian. Sementara bagi permohonan yang ditolak, boleh kemukakan rayuan bermula 1 Julai ini. Penerima sumbangan tunai rahmah fasa 3 8.4 juta orang dengan jumlah RM2.14 bilion. Jadi kerajaan berharap dengan adanya sumbangan tunai rahmah yang akan dikeluarkan dan diberikan sebelum Hari Raya Haji ini, kita akan dapat membantu menggembirakan sikit sebanyak tambahan kepada rakyat. Beliau bercakap kepada pemberita selepas membuat lawatan di Wisma Bank Simpanan Nasional BSN Johor Bahru. Tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang sebar dan menyentuh sentimen berbaur perkauman, agama dan institusi diraja 3R pada pilihan raya negeri akan datang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia diarah mempertingkat usaha bagi mengekang penularan isu menyentuh 3R. Bila tiba masa untuk pilihan raya, maka banyak maklumat yang salah, yang palsu ataupun bersifat hasutan ataupun kacau ganggu sering diterbitkan. Di Malaysia, kita tidak mahu demokrasi disalahguna atas dasar kebebasan bersuara untuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini mengulangi sikap mereka pada PRU yang lalu dengan menyebar bahan-bahan yang
sangat merosakkan sama ada keharmonian maupun akidah rakyat Malaysia. Beliau ditemui selepas majlis kempen kesedaran keselamatan siber Jom Digital di Lembah Pantai. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Bertemu kembali. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Itu gambaran paling sesuai buat seorang bapa yang cekal bersendirian menjaga 3 anak lelaki yang masih kecil. Sempena Hari Bapa, wartawan Bal Subramaniam Narayan menyingkap kisah Khairul Abdullah yang kekal bujang demi menjaga anak-anaknya. Khairul, 48 tahun yang dikenali sebagai Super Daddy, kehilangan isteri Marlina Abdul Manaf yang meninggal dunia 5 tahun lalu akibat jangkitan kuman dan kegagalan organ. Kematian seorang isteri ini dan bukan dia dalam keadaan yang terkejut. Maknanya bukan kalau isteri saya sakit dan kita dah expect, kita dah tahu dia sakit, dia akan meninggal itu mungkin kita lebih bersedia. Waktu tu anak-anak masih kecil. Anak saya yang sulung baru 4 tahun, yang nombor 2 baru 2 tahun dan yang kecil sekali bongsu tu 7 bulan. Jadi saya waktu tu saya mengambil keputusan untuk membesarkan si anak. Jadi benda pertama yang saya buat adalah saya berhenti kerja. Khairul yang bekerja sebagai ejen insurans akui membesarkan anak-anak seorang diri bukan tugas mudah. Dengan keadaan saya rasa sangat sedih ketika itu, dengan anak setiap malam menangis cari mak dia, dengan baby menangis nak susu, nak tukar pampers itu dan sebagainya, dan anak-anak menangis meraung cari mak dia semua. Jadi saya rasa dalam tempoh 6 bulan pertama dengan setahun pertama tu sangat struggle lah untuk saya. Namun, arwah isteri telah mempersiap dirinya terlebih dahulu untuk menghadapi saat kehilangan. Saya selalu berterima kasih kepada arwah isteri saya sebab saya rasa dia dah sediakan saya. She prepared me for this. Jadi bila dia tak ada, benda tu bukanlah satu kesukaran. Okey, untuk membesarkan anak, nak bagi dia makan pakai, nak uruskan rumah, tidaklah menjadi satu kesukaran kepada saya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Paling tepat bagi menggambarkan pengorbanan Khairul. Anak saya juga adalah special. Anak saya yang pertama OKU, autism dan ADHD. And then dia juga ada sakit jantung. Dah bulan 10 last year kita dah buat operation. Dan ada lagi satu isu yang belum diselesaikan. Dan anak kedua saya ada isu dengan psikologi dia. Dia masih trauma dengan kehilangan ibu dia sampai ke hari ini. Dia masih menangis, masih meraung dan selalu berulang-alik ke SUKM untuk terapi rawatan dia. Anak yang sulung tadi pun berulang-alik ke SUKM dan IJN untuk check up dia punya monitor dia punya health dia. Dan anak bongsu saya pula dia didiagnose sebagai selective mutism, iaitu bisu terpilih. Seorang bapa lazimnya tidak mengharapkan sambutan meriah untuknya apabila tiba hari bapa. Begitu juga dengan Khairul. Di dalam masyarakat, dalam level yang lebih luas, kita jarang nampak ada event-event apa sebagainya yang meraihkan lebih banyak ayah berbanding ibu. Tetapi bagi saya itu bukanlah menjadi satu keperluan ataupun satu yang diinginkan oleh para ayah. Para ayah dia bila dia dah provide for the family, for them dah ni bila isteri dia cakap terima kasih abang, anak-anak cakap terima kasih, even Father's Day so dia cakap happy Father's Day pun ayah dah proud enough dah untuk that.
Setiap penat lelah, setiap titik peluh, jasa dan pengorbanan bapa tidak terhitung dan pastinya tidak mampu dibalas anak. Selamat Hari Bapa. Saudara, berita perdana diteruskan dengan H-Click. Bersama Aisyah Yatim, silakan.